Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa isu pasal Lim Guang Eng. Sekarang ni, model-model daripada puak-puak Perikatan Nasional ni masih bawa model-model untuk nak hentam pihak kerajaan ataupun Pakatan Harapan menggunakan isu Lim Guang Eng. Apabila berhujah, apabila kita soalkan dia balik apa yang dia faham dengan kes Lim Guang Eng, kes terowong dasar laut ni, dia pun dia tak faham. Dia hanya tahu berlaku rasuah. Tapi perjalanan kes tu pun dia pun tak faham. Dia hanya dengar, kos untuk bina terowong ni 6 bilion ringgit. Dia hanya dengar rasuah 6 bilion. Tapi dia pun tak faham. Sedangkan 6 bilion tu, satu sen pun kerajaan pusat belum serah kepada kontraktor ataupun kerajaan negeri. Duit apa hak sebenar-benarnya hak yang berlaku rasuah ni? Faham tak? Duit yang mana? Duit yang macam mana ni? Hak yang berlaku rasuah ni. Jadi, kalau boleh, ambil tahu, search dekat YouTube, ambil tahu kes terowong, ataupun hampa dengar penjelasan daripada Iswadi Moni pun hampa boleh dengar, hampa boleh faham penjelasan dia. Kerajaan pusat waktu zaman Najib, satu sen pun belum dikeluarkan. Sekarang ni, apabila kerajaan pusat bersetuju dia nak buat terowong, dasar laut dekat Pulau Pinang, jadi kerajaan negeri pun perlu keluarkan kos untuk membayar kontraktor, untuk mencari kontraktor ataupun cari arkitek kan. Kira macam berpuluh, kalau tak silap ratusan juta ataupun 100 juta lebih macam itulah. Kerajaan negeri dah keluarkan duit untuk mencari kontraktor dan seterusnya untuk handle, untuk tender. Jadi, duit yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri untuk pengurusan awal, cari tanah ke tempat-tempat mana dia nak buat ke, kos-kos awal tu, sebelum 6 bilion tu diusik. Faham tak? Itulah apa yang aku faham. Kerajaan negeri keluarkan duit untuk cari kontraktor, lepas tu ada berlaku kontraktor ni pun dia nak juga, lepas tu duit tu adalah, dia macam berlaku sikit lah, duit pergi sana pergi sini apa semua. Faham? Tiba-tiba Lim Guang Eng kena, tiba-tiba nama Najib pun kena petik oleh kontraktor tu. Cerita dia lebih kurang macam ni. Okey, kontraktor tu mula-mula dia minta Lim Guang Eng adjust untuk dapatkan projek tu. Lepas tu dia si kontraktor ni kata minta dia akan bagi 20% ke 5%, lebih kurang macam itulah kepada Lim Guang Eng. Lepas tu, Lim Guang Eng tidak bagi respon apa-apa. Lim Guang Eng hanya senyum saja. Lepas tu, ada tender. Jadi kontraktor ni pun masuklah tender. Tahu-tahu memang dia dapat secara open. Bukan direct nego. Lepas tu, bila dia dah dapat macam mengikut saluran yang open tender, lepas tu dia macam berlaku sikit lebih kurang perselisihan faham di antara Lim Guang Eng lah, apa semua pun ada orang pergi buat report. Lepas tu dia bermulalah siasat apa semua, sebab tu boleh terbongkar itu ini kan. Tapi sampai hari ni contoh macam daripada pihak Lim Guang Eng sampai hari ni dia tak dapat buktikan. Dan lagi tak apa, Iswadi Moni dia akan jelaskan kepada kita semua. Dia ada berlaku kata dia ni dekat Lim Guang Eng bagi cek, dekat Najib Razak tu dia bagi duit cash kan. Tak apalah, jom kita dengar dulu apa yang diperjelaskan oleh Iswadi Moni dan kita pikir sama-sama. Jom sama-sama kita dengar. Baik, kita bawa kes seterusnya. 2 juta untuk Najib, 2 juta untuk Guang Eng, kata Zarul. Pengarah Eksekutif Kanan Konsortium Zenith Construction Sdn Bhd, Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli memberi keterangan bahawa dia memberikan wang tunai 2 juta kepada bekas Perdana Menteri dan cek 2 juta kepada bekas Ketua Pulau Pinang, Lim Guang Eng. Zarul membuat dakwaan tersebut semasa pemeriksaan balas oleh Gobind Singh Dio, Peguam Bela Utama Lim Guang Eng semasa perbicaraan rasuah hari ini yang dikaitkan dengan projek terowong dasar laut Pulau Pinang yang bernilai 6.3 bilion. Saksi pendakwaan ke-23 itu mendakwa pada Ogos 2017, dia mengeluarkan wang tunai 2 juta dari peti besinya untuk diberikan kepada Najib dan cek 2 juta untuk Lim. Okey, 2 juta untuk Najib dan 2 juta untuk Lim. Gobind tanya, jadi 2 juta untuk Lim dan 2 juta untuk Najib? Zarul kata betul. Saksi itu mendakwa dia membawa 4 juta ke Hotel Istin Petaling Jaya pada Ogos 2017.
Gobin kemudian menuduh Zarul berbohong kerana sebelum ini memberi keterangan bahawa 2 juta itu adalah ahli perniagaan untuk ahli perniagaan Gi Ganaraja. Zarul bagian bertegas dan mengulangi bahawa dia sebelum ini telah membuat pembetulan kepada SPRN bahawa wang tunai 2 juta itu adalah untuk Ganaraja dan berasingan daripada cek 2 juta lain untuk Lim. Baik. So dia tak, kita baca separuh ni tuan-tuan. Kita tak tengok full dia punya trial ni. Now 2 juta untuk Lim Guan Eng dan 2 juta untuk Najib itu, dia bukan bagi personally kepada Najib dan bukan bagi personally kepada Lim Guan Eng. Okay. Dan bagi saya menarik sebab dia bagi Lim Guan Eng itu dalam bentuk cek. Menariknya, kalau cek itu ditunaikan, akan ada money trail. So, itu terpulang kepada pendakwa raya untuk membuktikan bahawa money trail itu ada. Now, kalau kita tengok, kalau tak silap statement dia atau statement yang orang lain sebelum ini, mengatakan bahawa wang tersebut, even dengan Najib pun, dia tak bagi direct kepada Najib. Dia kata, nak untuk diserahkan kepada Najib dan untuk diserahkan kepada Lim Guan Eng. I think dia ada orang tengah yang digunakan. Dia katakan dalam tempoh jumlah tersebut. Cuma persoalan yang menarik sebab tak habis tadi kan. Selalu saya jadi lawyer, saya tanyalah, mungkin dah ada dah, tapi dia tak habis dibahas kat situ. Adakah cek itu ditunaikan? Itu yang pertama. Adakah terdapat money trail terhadap cek tersebut sehingga sampai kepada akaun Lim Guan Eng? Sebab dalam kes yang dikatakan dia bagi kepada Najib, dia kata dia bagi tunai. Yang dikatakan dia bagi kepada Lim Guan Eng, dia bagi dalam bentuk cek. Jadi kalau ada bentuk cek, sepatutnya benda itu clear, simple dan mudah untuk dibuktikan. Cek dimasukkan, masuk dalam akaun Lim Guan Eng dan terdapat aliran maksudnya money trail dekat situ, aliran wang dekat situ. So it's going to be easy for the prosecutor to prove. Cuma agak menarik sebab sampai setakat yang saya baca ini, dalam kes ini belum dibawa adakah cek 2 juta yang disebut oleh Zarul itu telah pun ditunaikan atau tidak. That is something yang interesting untuk kita nak lihat. Dan membawa kepada persoalan seterusnya, apa jadi kes terowong Lim Guan Eng ni? Aku tengah baca. Kes terowong Lim Guan Eng sedang berlangsung sekarang ini. Masih lagi on trial. Masih lagi on trial. Tapi yang dulu dibebaskan tu apa is? Itu representasi kepada benda-benda yang lain. Kes yang utama masih lagi on trial sekarang ini. Okay. So kita tunggu nanti. Kita akan tunggu apa orang kata bagaimana perkara tersebut, apakah yalah dia akan sekejap. Okey. Okey, saya tambah sikit sebab dalam bahasa Malaysia dia tak tulis yang ni. It is the defense team contention adalah apa yang disebut oleh peguam ataupun pasukan pembelaan. There has been a separation of evidence due to witnesses such as Ibrahim allegedly saying in the Shah Alam court that the 2 million was for something else, while in Kuala Lumpur court trial he had last year testified that Zarul told him the money was a bribe for Lim. In the course of graft trial against Lim, Zarul had previously testified, among others, that he was shocked when Lim asked him for 10% from the controversial undersea tunnel project. Before the criminal court, former finance minister facing 4 graft charges. Okay. Dia ada seseorang bernama Ibrahim mengatakan dalam mahkamah Shah Alam bahawa 2 juta itu rasanya di Ibrahim ni yang sepatutnya tukang bagi duit tu. Dia kata duit itu untuk benda lain. Untuk benda lain. Tetapi Zarul mengatakan dalam mahkamah apa orang kata Kuala Lumpur bahawa itu untuk menyogok Lim. But pointnya adalah kata-kata itu tak cukup. Dia mesti ada money trail dia. Macam kes Zaid Hamidi itu kan, bahawa 3 orang tu kata kami telah memberi wang sejumlah berapa puluh juta, bukan yang 42 kes DNA tu, yang kes sebelum itu yang dibebaskan pada zaman Perikatan Nasional. Tetapi tidak boleh dibuktikan secara orang kata apa, secara timeline dia bahawa duit itu diserahkan kepada Zahid dan dia didapati tidak bersalah dan dilepaskan daripada kes UKSB, bukan kes akal budi yang UKSB, dan beliau dibebaskan kalau tak silap saya pada tahun 2021
Pada zaman Perikatan Nasional berkuasa. Okey geng, alhamdulillah geng, kita dah bersama dengan Iswadimo ni, aku harap kita semua faham lah kan. Dan kes Lim Guat Eng ni dia terkait antara kontraktor Zarul tu, Najib Razak dan juga Lim Guat Eng. Total kos pembinaan ni 6 bilion ringgit. Tapi projek ni belum mula, belum lagi kerajaan pusat bagi duit 6 bilion ringgit tu, belum lagi. Duit yang berlaku rasuah ni, duit yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri. Walaupun waktu tu Lim Guat Eng menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang, tapi duit puluhan juta yang dikeluarkan tu bukan duit Lim Guat Eng, duit kerajaan negeri. Dan dikatakan Lim Guat Eng terima 2 juta melalui cek dan Najib terima 2 juta melalui cash. Lepas tu seperti mana yang Iswadi cakap tadi, Goh Beng Sing pun ada sikit lah bertengkar dengan Zarul tu. Hari tu alasan dia lain, hari ni alasan dia lain. Alasan dia tu berputar-putar, apa faham tak? Jadi untuk kes ni kita tak boleh komen banyak-banyak sebab dia masih macam di dalam perbicaraan kan. Dan setakat ni untuk antara Najib ataupun Lim Guat Eng sampai hari ni dia tak dapat buktikan lagi bukti-bukti. Contohlah macam bila dia kata pakai cek kan, bila pakai cek dia boleh buktikan melalui dia punya statement bank kan, sebab dia punya statement bank, dia punya contoh hak syarikat dia punya kan. Okey, of course lah yang contoh macam Lim Guat Eng terima cek, Lim Guat Eng duk nak withdraw duit tu, dia memerlukan guna akaun bank juga. Jadi boleh tengok duit yang keluar daripada syarikat Zarul dan duit yang masuk melalui cek tu kepada akaun siapa dia. Dan nombor-nombor siri cek pun ada. Jadi itu semua boleh cek. Kita dekat dalam sistem ni dan pihak mahkamah boleh tahu, boleh ambil tahu dan boleh minta dekat bank sertakan kembali semua ni. Semua boleh berlaku. Semua boleh dapat tahu balik apa yang berlaku sebenarnya. Tapi sekarang ni adalah proses pendakwaan kan, untuk proses kehakiman lah apa bla bla semua. Jadi memang duk bertangguh memang agak lama lah. Rasa aku memang akan lama lagi. Dan untuk walaun hak yang tanya 6 bilion ringgit tu apa semua ni kos untuk buat terowong tu belum dapat kepada kontraktor. Sebelum projek tu bermula dah dikatakan dah berlaku rasuah. Sebab tu projek tu dihentikan. Projek ni ataupun kalau tak silap aku dibatalkan. Projek terowong dasar laut dibatalkan. Sebab pada aku benda tak bagus. Dan bermula projek tu pun dah berlaku rasuah. Lebih-lebih tak apalah, jam pun jam lah ini kan. Jadi itulah sedikit perkongsian berkaitan kes Lim Guat Eng. Kita ambil tahu, boleh balik semak balik kes Lim Guat Eng sebelum ni daripada mula perbicaraan, apakah alasan-alasan Zarul hak yang diberikan oleh Zarul dan kenapa tiba-tiba Najib Razak pula terkait dan tiba-tiba Ketua Menteri Pulau Pinang waktu tu Lim Guat Eng pun terkait dan ada lagi beberapa orang. Jadi Goh Beng Sing ni sebagai peguam terhadap Lim Guat Eng. Jadi terima kasih banyak, boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.